Ya sebenarnya tak mengapalah. Saya fikir kita dalam sistem demokrasi kita ni, pembangkang nak menegur, pembangkang nak mengkritik dan sebagainya. Pada saya, kita harus menerima realiti. Pembangkang digalakkan untuk menyampaikan suara, menyampaikan hasrat. Cuma kita perlu menjelaskan bahawa dalam soal kesihatan ini, dia hanya ada satu peraturan. Dia tidak ada kecuali, sama ada di masjid, di surau, di gereja, di parlimen, di pasar, supermarket. Sebab larangan-larangan ini perkara undang-undang, iaitu perkara yang digazetkan sebagai undang-undang. Jadi untuk parlimen baru ni, speaker terpaksa minta kebenaran khas untuk dikecualikan daripada undang-undang. Itu pun satu perkara yang luar biasa lah, kita terpaksa gunakan kaedah itu. Dan DG Kesihatan telah memberikan kelonggaran. Tapi kelonggaran itu pun kita langgar juga, ya. Misalnya DG beritahu pilihan pertama tiada sidang langsung, ya. Pilihan kedua, kalau nak bersidang juga, bersidang pendek, jangan duduk terlalu lama sampai pukul 2. Tapi akhirnya masing-masing mendesak nak sambung, nak sambung, nak sambung. Kita ni pembuat undang-undang, tapi kita sendiri pun langgar undang-undang juga kan. Kadang-kadang terlanggar tak sengaja kan. Jadi dia buat sampai 5.5. Tapi apa yang berlakunya ialah kes positif tu bertambah, ya. Dan apabila 23 pada hari Khamis baru ni, bila kita dapati ramai pegawai pengiring kepada ahli parlimen positif, sedangkan kita dah tapis sebelum parlimen nak start, 23 bulan dah tapis. Yang clear dia boleh datang. Tapi ikut celah tu dapati spread juga. Jadi sampai hari Khamis baru-baru ni, 10 lagi kes confirm positif. Jadi timbul soal, sejauh manakah parlimen selamat untuk kita ahli-ahli parlimen bersidang. Yang menjadi problem ialah ahli parlimen ni datang dari seluruh negara, 222 kawasan. Kalau dia datang, kemudian didedahkan dan diketahui memang terdedah, dan kita membenarkan pula mereka lepas tu balik, dia tak ada kuarantin. Sebab dia dalam negara, dia tak ada kuarantin. Dia duduk kawasan red zone, hotspot, kemungkinan jangkitan tinggi, kemudian dia balik ke kawasan. Maka kluster mahkamah mungkin menyumbang, kluster mahkamah pula, kluster parlimen ni mungkin akan menyumbangkan kepada merebak yang besar. Kalau dalam kawasan biasa, orang biasa dia boleh dalam distrik yang sama saja. Tapi ahli parlimen diberi kebenaran rentas. Boleh datang rentas negeri, rentas daerah, dikecualikan untuk datang bersidang. Datang bersidang, tengok kes jelas ada kes positif, kita biarkan juga. Maka seorang kita nak mengizinkan berlakunya merebak, sebab habis sesi parlimen mereka balik ke kawasan. Jadi ini adalah perkara yang menjadi tanggungjawab kepada KKM lah, buat penilaian. Jadi bila KKM merasakan tidak harus diterus ke persidangan, sehingga dipastikan parlimen menjadi kawasan hijau. Sebab kalau ikut peraturan, saya pengurusi CCMC wilayah hal COVID, ya. Peraturan kita di wilayah lebih pada 40, satu lokaliti PKPD. Jadi dah berapa banyak kawasan-kawasan flat, PPR dan sebagainya, saya PKD kan diperakukan untuk di PKPD. Walau setengah orang kata nak tunggu ada ratusan di wilayah, tidak. Kawasan saya dapat laporan, kalau lebih pada 40 satu lokaliti, kita PKPD kan. Dan parlimen terletak di bawah Jabatan Kesihatan Kepong, dan dalam Kepong tu memang begitu peraturannya, ya. Jadi kalau ikut betul, dah 70 kes positif di parlimen, memang parlimen kena PKPD. Jadi sekarang terpulang pada Kementerian Kesihatan untuk memberi makluman kepada kerajaan. Kemudian kita juga harus faham, sidang ini sidang khas. Sidang khas ini agenda dan juga perjalanannya ditentukan oleh Perdana Menteri. Sebab dia bersidang atas request Perdana Menteri kepada speaker. Perdana Menteri yang menentukan agenda. Yang kebetulannya agenda boleh dikatakan semua pun dah habis. Dan apabila KKM memberi nasihat ataupun memberi pandangan kepada Perdana Menteri, Perdana Menteri perlu memaklumkan kepada speaker lah, macam yang telah dibuat, maka tidak diadakan sidang.
Itu pun hari terakhir je lah. Ya. Maknanya tidakkan patut kan? Ya? Supaya tidakkan KKM tu patut lah. Bukan soal patut, soal wajib. Wajib. Patut lain, wajib lain, sunat lain, harus lain. Soal nyawa tak boleh buat main-main. Sebab COVID ni kalau dijangkiti, kita tak sangka dalam masa tak sampai sebulan. Ada yang kena menggelupur terus. Ada. Sekarang varian-varian baru ni lagi kita tengok keadaan yang sangat berbahaya. Jadi Tan Sri, krisis konflik yang berlaku sehari dua ni, apa yang konflik yang mana? yang maksudnya pihak pembangkang kata kerajaan derhaka lah kan. Jadi adakah yang boleh orang kata borak ke? Dia tidak mengapa. Macam saya kata tadilah, kita ni semua dah lama dalam politik. Kalau saya jadi pembangkang pun barangkali begitu juga. Bila nampak ada peluang, kita cubalah, kita push. Tengok nasib kita kan. Cuba satu perkara, fakta tetap merupakan fakta.